أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, limpah inayah, pertolongan, hidayah Allah Ta'ala kurnia bekal buat kita malam hari penuh barakah ini, dapat sama-sama kita berkumpul, berhimpun dalam Dewan Baitus Salam ini untuk sama-sama kita berbuka puasa. Setelah daripada itu dapat sama-sama kita dirikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan di kesempatan ini kita merafakkan syukur tak terhingga ke hadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat kita meneruskan kehidupan dan dapat kita menjayakan majlis yang berikutnya, iaitulah majlis menuntut ilmu. Moga-moga ilmu yang kita dapatkan menerusi pembacaan Al-Quran ini memasukkan kita ke dalam Jannatil Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Fa insya-Allah pada malam hari ini kita akan menyambung surah yang baru setelah mana pertemuan yang sudah kita telah selesai dengan surah Al-Insyirah ataupun surah Asy-Syarh. Maka hari ini kita akan masuk kepada surah At-Tin. Jadi walaupun saya kira kita semua menghafaz surah ini dengan hafazan yang mantap, tapi ada lebih baik untuk sama-sama kita membaca pada malam hari ini dengan pembacaan melalui penglihatan. Bukan setakat kita baca ikut hafazan, kerana membaca dengan hafazan dengan membaca mengikut pembacaan sangat berbeza. Boleh jadi kita baca ikut hafazan tu atas sebut-sebut sahaja, asal bunyi sudah. Jadi kita nak sangat pembacaan kita melalui penghayatan dan juga pembacaan. Jadi saya kira tak payah saya ulang panjang-panjang dan juga olah dengan olahan yang panjang. Jadi saya baca, kita ikut bersama-sama. Semisal yang guru saya selalu berpesan, bacalah Al-Quran ini dengan hati, jangan baca ianya dengan nafsu. Moga-moga ada keberkatan dalam pembacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagikan hak-hak huruf, hamzah keluar di bawah teka, ain keluar di tengah teka, huruf zal tolong gigit lidah. Kemudian bila lafzul jalalah kita lembutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jangan pakai suara hidung. Rahman, Rahim. Tak betul, jatuhkan bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Syahir minta tolong baca.
Huruf ta keluar dekat mana Syahir? Gigi langgar. Apa yang nak langgar? Ya. Gigi belakang, bawah ke atas? Huruf ta. Atas. Kalau sad baru dekat bawah. Kalau ta dekat atas. Jadi bila kita sebut huruf ta dengan huruf ta, tempat keluar sama, cuma ta nipis, ta kena tebal. Wattini wazzaitun. Cuba sebut. Lidah kita pastikan langgar belakang gigi atas. Wattini. Waturi. Sama juga kena langgar. Waturi. Dan sifat dia kena gemuk. Okey, Syahir sambung. Wahadzal. Eti sambung. Laqad. Abang Amri kat mana tak kena? Kalau Eti baca tadi kat mana yang tak kena? Dekat qaf. Barakallahu fiik. Apa yang tak berlaku kat situ? Qalqalah sughra. Laqad khalaqa. Tak berbunyi tadi. Ulang sekali lagi. Lagi. Mahathir sambung. Barakallahu fiik. Apa yang berlaku tadi Hijazi? Ada apa tak kena? Ke semua okey? Okey. Pada Ana tadi, pada illal tadi sedikit panjang. Illallazi. So kat situ tak boleh nak panjang sedikit pun. So kita kena one shot ataupun kena satu step saja. Illallazina amanu. Dia tak boleh. Illallazina amanu. Sebab huruf lam dan tak termasuk di kalangan wajibul gunnah. Barakallahu fiik. Sekali lagi ulang. Barakallahu fiik. Syekh Nizam. Barakallahu fiik. Abang Izam, fadal. Bismillah. Bismillah. Huruf zal nak sebut macam mana Abang Izam? Kalau huruf zal nak sebut macam mana? Nak kena? Nak kena? Gigit? Gigit lidah. Wa hadzal baladil amin. Barakallahu fiik. Abang Zul. Okey, cara nak melantun bukan khalaqa. Khalaqa. Hijazi dengar tak lantunan? Tak dengar. Sekali lagi bang. Kat mana tak kena? Hijazi rasa? Tak. Taqa. Dengan satu lagi bagi ha tu tajam sikit dekat tengah tekak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bun sambung. Kat mana tak kena? Ada yang tegur daripada hujung asfala safilin. Sambung. Ajrun tak nak. Ajrun ghairu mamnun.
Syukran. Abang sambung. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Syam. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين Syukran Abang Amri. Bagus. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Sambung. ثم رددناه أسفل سافلين Sebelah. Barakallahu fiik. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون Barakallahu fiik. Sebelah. فما يكذبك بعد بالدين Hmm. أليس الله بأحكم الحاكمين Cuba ulang sekali lagi. Dekat fama yukadzibuka ba'. فما يكذبك بعد بالدين Okey, Ana nampak macam tak tutup mulut kan? Nampak macam biddin tu macam biddim. Apa yang berlaku? Tutup mulut. So jangan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Masih lagi ada ruang. So jangan terus tutup mulut. Nanti dia ganti jadi nun menjadi mim. Sekali lagi. Macam tutup kan? Ana ada banyak saksi. Tak, jadi tak, sebenarnya ramai. Kalau kat luar ana suruh baca Fatihah, ada yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ramai orang baca macam tu. Jadi dia tak boleh terus tutup. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Masih ada gap lagi, ada ruang lagi. Habis kan? Okey, barakallahu fiik. Cuma pada huruf sin dia kena nipis, nama Allah tebal. Jangan kita baca alai sawah. Dia bukan sa, dia adalah sa. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Cuba ramai-ramai. Barakallahu fiik. Bang, fadal. Huruf zai sifat dia safir, jadi kita kena belanja, berdesir dan belanja. Wattini wazzaitun. Okey, berhenti dekat situ. Pada huruf qaf memang kena pada tempatnya kak, tapi sifat dia kena tebal. Dia tak boleh laqad. Dia bukan laqad, dia laqad khalaqna. Sekali lagi bang. Jazi. Okey, syukran. Silakan. Tayyib, Ana tak minta lah muslimat baca. Cukup kita lelaki saja. Jom baca ramai-ramai start daripada a'udzubillah sampai habis. Kemudian kita sama-sama ambil tadabburnya. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Baik, barakallahu fikum. Jom sama-sama kita ambil peduli dan juga ambil manfaat daripada pembacaan surah kita pada malam hari ini, iaitu surah At-Tin. Baik, Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan lafz ataupun dengan harful qasam. Apakah itu harful qasam? Dia adalah waw sumpah. Jadi Allah Taala pun sebut wat-tin waz-zaitun. Demi buah tin, demi buah zaitun. Jadi sebahagian ulama tafsir menyatakan, adakah Allah Azza wa Jalla hendak bercerita tentang buah ataupun Allah nak cerita tentang tempat di mana banyaknya buah tersebut? Faham tak? Adakah Allah nak cerita pasal buah ataupun Allah Ta'ala nak cerita pasal tempat banyaknya buah ni? Jadi itu sebahagian apa yang dibincangkan oleh ulama tafsir. Jadi bila Allah Azza wa Jalla sebut wattini wazzaitun, maka di sana ada sebuah hadis daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi pernah diberikan hadiah berupa buah tin. Buah tin. Jadi Nabi pun panggil para sahabat, jom pakat-pakat makan seorang sikit. Kemudian Nabi pun cerita, kalaulah dapat aku khabarkan kepada kalian tentang buah yang terdapat di dalam syurga, maka inilah buahnya. Apa buah tersebut? Wattin. Dan saya kiranya saintis pun telah pun menunjuk kepada kita berkenaan dengan khasiat baik buah tin ataupun buah zaitun. Jadi sebahagian berpendapat ayat ni bukan nak cerita pasal buah, tapi ayat ni nak cerita tentang tempat banyaknya buah ini. Dan buah tin dan buah zaitun banyaknya dekat Palestin, dekat Syam, dekat Jerusalem, dekat tempat di mana Bukit Judi, tempat di mana bahtera Nabi Nuh mendarat. Mendarat lah kan, maksudnya dah terbang-terbang, apa bukan terbang, di ombak-ombak yang begitu kuat tu, akhirnya dia pun berhenti dekat atas Bukit Judi. Wastawat 'alal judi, dalam Quran Allah Ta'ala sebut kan. Jadi apa sinonimnya? Allah Ta'ala nak cerita kepada kita tentang tempat buah ni banyak. So nak cerita kepada kita, di tempat-tempat inilah banyaknya nabi-nabi diutuskan dan dihantar untuk berdakwah. Kalau kita baca surah Al-Insyirah pada pertemuan yang sudah, makanya Allah Azza wa Jalla nak cerita kepada Nabi tentang kemudahan-kemudahan yang Allah Ta'ala berikan bantuan kepada Nabi untuk berdakwah. Dan di antara kemudahan tersebut yang kita dah baca pada pertemuan sudah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kita berusaha keras untuk berdakwah kepada masyarakat, di sana Allah Ta'ala pasti akan hantar kemudahan. Allah Ta'ala tak selamanya akan uji kita dengan kepayahan dalam perjalanan dakwah. Cuma perlu kepada hati yang cekal, perlu kepada semangat yang membara, keazaman yang kuat untuk senantiasa minta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kenapa dakwah kita banyaknya tak berjaya? Kerana adanya sikap ananiyah, keakuan. Kita ada parti kita ada kelab kita ada kawanan kita sahaja yang kita rasa kita sahajalah penggerak dakwah. Dan sebahagian di antara kita sampai lupa nak minta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya cakap macam tu? Macam ni? Sebab ramai di kalangan kita, berjuang bersungguh-sungguh, seluar kena senteng, janggut nak kena panjang, apa lagi? Nampak pakaian-pakaian sunnahnya, tapi orang-orang begini sendiri pun Quran tak mengaji. Dia sendiri pun tak mau tadabbur Al-Quran. Dia sendiri pun tak nak belajar makharijul huruf. Tapi dia sibuk nak cerita benda yang besar-besar. Tapi yang kecil-kecil ni dia tak nak jaga. Padahal seorang ulama tafsir di kalangan sahabat bernama Ikrimah radhiyallahu anhu pernah menyatakan orang yang menghafaz Al-Quranul Karim maka sukar untuknya berada dalam keadaan hina pada usianya. Jadi boleh jadi di mata awam, di mata orang, kita ni nampak pendakwah yang hebat. Tapi kadang-kala basic pun kita telah tinggalkan dan kita sibuk kejar yang besar-besar. Baik, jom kita pergi kepada ayat yang kedua. Wa turi sinin. Allah Azza wa Jalla bercerita tentang apa pula? Allah bersumpah atas bukit Sinai.
Bukit Sinai ini pula tempat di mana Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika mana Nabi Musa dengan Bani Israel terselamat daripada cengkaman Fir'aun, maka di kalangan mereka ada yang kata kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ini kita kata kurang ajarnya Bani Israel, sampai mereka sanggup kata, kami tak akan beriman dengan engkau wahai Musa sampai kami dapat tengok Allah secara live. Oh, permintaan kurang ajar dan besar ni. Dan Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk menuju ke mana? Ke Tur Sina. Sebab tu Allah kata, wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarrabnahu najiyya. Ada dalam surah Maryam. Allah kata kami seru Nabi Musa untuk menuju ke Tur Sina untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dan di sana Allah bersembang dan juga berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Apa yang berlaku? Nabi Musa pergi seorang, kan bawa jamaah Bani Israel. Tiba-tiba bila Allah seru saja, pergilah engkau Musa bertemu dengan aku di Tur Sina, maka Nabi Musa bagi order dekat Nabi Harun, jangan sampai engkau dikalahkan oleh mereka wahai Harun. Aku nak pergi dulu jumpa dengan Allah Ta'ala. Jadi bila Nabi Musa sampai dekat Tur Sina, apa yang berlaku? Allah Ta'ala tanya Nabi Musa, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Awak yang datang seorang-seorang tergesa-gesa ni wahai Musa. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Qalahum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Wahai Allah, kaum aku ada dekat belakang. Memang aku datang awal. Tapi kaum aku semua on the way ni. Ada bersama dengan Nabi Harun. Aku datang tergesa-gesa ni tak lain tak bukan supaya engkau redha ke atas aku kerana engkau panggil aku untuk menghadap. Jadi ini pelajaran besar. Para Nabi alaihi wassalatu wassalam ketika Allah bagi order, maka mereka terus buat on the spot. Kita hayya 'alas salah, Netflix tak tutup lagi. Hayya 'alal falah, drama tak tutup. Duk tengok cerita, duk apa kita panggil perhatian. Betul tak? Tapi para Nabi, mereka bagi alasan. Bukan bagi alasan, mereka jawab di hadapan Allah. Nabi Musa kata, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku datang segera ni supaya engkau redha. Tapi Allah Azza wa Jalla kata, sesungguhnya kaum kau telah pun terkena fitnah yang dimulakan oleh siapa lelaki tu? Samiri. Samiri. Baik, sekarang kita balik kepada ayat ini. Bila Allah Azza wa Jalla bersumpah tentang Tur Sina ataupun Bukit Sinai, maka Allah Azza wa Jalla nak cerita di Bukit Sinai ini ada peristiwa besar, iaitu di mana Nabi Musa sendiri pun berdakwah dengan kaumnya, iaitu Bani Israel. Kemudian kita tengok lagi Allah Ta'ala bersumpah atas nama apa lagi? Wa hadzal baladil amin. Dan inilah kota Mekah yang aman. So dalam ayat ini, dalam surah ini ada 3 ayat Allah Ta'ala bersumpah atas nama tempat. Satunya adalah Palestin, tempat di mana keluarnya banyak buah tin dan juga buah zaitun. Di sana juga ada sebahagian ulama tafsir menyatakan yang dimaksudkan dengan tin itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita perhatikan daripada wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, di dalam 3 tempat ini keluarnya ulul azmi. Siapa dia ulul azmi? Para rasul yang dikenakan apa kita panggil? Ujian yang maha besar dan juga maha dahsyat. Siapa mereka? Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So keluar daripada tempat-tempat ini. Wa hadzal baladil amin. Dalam surah Al-Balad pun memang cerita pasal negeri Makkah. Cuma dalam ini diceritakan kepada kita amin. Penuh keamanan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dalamnya. Dalam surah Al-Balad, kenapa tak diletakkan perkataan Al-Amin, la uqsimu bihadzal balad tu kan? Kenapa Allah Ta'ala tak tambah Al-Amin? Kerana detik itu Nabi dihalau keluar. Ataupun Nabi SAW diuji oleh orang-orang musyrikin yang semuanya nak bunuh Nabi SAW. Aman ke tak aman kalau macam tu? Tak aman lah. Jadi ketika Nabi duduk berada dalam ni, Allah pun sebut wahadzal baladil amin. Ayat yang keempat. Sebagai tanda kita ni kena bersyukur atas kurniaan ilahi. Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan insan sebagai sebaik-baik ciptaan dan juga kejadian. Kita sendiri pun compare lah antara kita dengan binatang-binatang yang indah sekalipun. Pasti
manusia adalah yang terbaik dalam banyak-banyak bentuk ciptaan. Baik daripada matanya, hidungnya, mulutnya, giginya, telinganya, rambutnya, badannya, tangan, kakinya. So binatang-binatang tu pun ada hal tersebut. Tapi keistimewaan kita bukan hanya pada kecantikan, pada kecantikan kejadian, tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha. Manusia ni setelah kami cantikkan kejadian dia, yang paling besar nikmat yang Allah bagi adalah ilham. Kami bagi manusia ni boleh fikir, wa hadainahun najdain, boleh pilih dua jalan. So Allah kata fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kau nak buat jahat silakan, engkau nak buat baik pun silakan. Tapi ingat, kalau kita terus-menerus melakukan kemungkaran di balik keindahan penciptaan kita, maka Allah pun kata thumma radadnahu asfala safilin. Pasti kami akan, apa disebut asfala safilin ini? Kami akan kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Tahu tak kenapa Allah Ta'ala mampatkan neraka Jahannam dengan manusia dan jin, Abang Zul? Tahu tak? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kenapa? Telah kami mampat padat-padatkan neraka Jahannam dengan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Depa ada hati tapi tak mahu merenung. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Depa ada mata tapi tak mau lihat. Walahum adhanul la yasma'una biha. Depa ada telinga tapi tak mau dengar. Mereka ni manusia ni. Yang Allah kata aku akan padat-padatkan neraka Jahannam, aku ni orang. Orang, bukan kayu, bukan cawan, tak, orang. Kenapa Allah nak masukkan orang-orang ni dalam neraka? Pasal bila diberikan hati, tak nak merenung, tak nak berfikir. Bila diberikan mata, tak nak lihat kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Bila diberikan telinga, tak nak dengar kepada urusan kebenaran. Maka Allah kata, ulaika kal an'am. Mereka ni tak ubah bagaikan haiwan, ternakan, balhum adal. Bahkan mereka jauh lebih sesat. Jadi kita tengok antara kita dengan monyet, dari sudut penciptaan, sama ke tak sama? Maksudnya dia ada mata tak monyet? Ada. Dia ada telinga tak? Dia ada. Dia ada tangan tak? Dia ada kaki tak? So dia ada semua tu. Dia ada otak tak? Kita pun ada otak. Betul? Tapi dek kerana kita ni melawan cakap Allah Azza wa Jalla, Tuhan kata engkau ni tak ubah macam, ni contohlah. Sebab dalam Quran pun Allah Ta'ala azab Bani Israel dengan menggantikan mereka menjadi monyet. Kan yang Allah kata dalam muka surat 10 tu kan, Allah Ta'ala sebut berkenaan faja'alnaha qiradatan khasiin. Maka jadilah mereka monyet-monyet yang hina. So nak bagi tahulah kepada kita ni yang betapa kita dengan binatang ni sebenarnya sama. Kita digelar hayawan. Depa pun dipanggil hayawan. Cuma kita dipanggil hayawan natiq. Kenapa kita ada lafaz tambahan natiq? Pasal kita adalah hayawan mufakkar mufassal, yang boleh berfikir, boleh membezakan. Sebab nak cerita otak, mereka pun ada otak. Saya kira di dalam kalangan kita pun ada yang sampai boleh makan otak kambing. Boleh makan kan? Kalau saya duduk kat Madinah dahulu, dia panggil mukh. Memang mukh ni otak lah. So mereka masak tu nampak macam telur. Jadi kami dia awal-awal kena tipu. So orang jamu makan ni apa ni? Bait dia kata, telur. Kali makan tak berasa, sedikit pelik ni kata kan. Awak campur apa ni? Letak apa? Lada hitam lebih ke ni? Tak, dia kata ini mukh. Mukh ni otak dia kata. Otak. Sebab tu Arab kalau dia bengang dengan orang dia panggil mafi mukh. Ni tak ada otak ni. Bawa kereta macam ni, mafi mukh. Mukh mafi hada. Dia jangan guna pula. Tapi nak cerita macam tu, orang Arab kalau bawa kereta, dia tengok ada orang take over je, pimpin dah, hada syaitan, mukh ma fi hada, ini otak tak ada ni. So macam tu. So, nak cerita mukh tu adalah otak. So kambing pun ada otak, binatang pun semua ada otak. Yang membezakan kita ada akal. Once kita tak guna akal, Allah kata ingat, summa radadnahu asfala. Kalau kau tak nak hina dina bagaikan binatang, ataupun engkau hina di penghujung usiamu, maka Allah kata golongkanlah dirimu di dalam golongan berkecuali ini. Siapa dia orang yang tak hina? Siapa dia orang yang Allah Ta'ala tidak inginkan kepadanya keburukan? Illallazina amanu wa amilus salihat. Maksudnya Allah Ta'ala minta kepada kita ni untuk ganding dan sandingkan dua hal ini, kepercayaan dan juga
perbuatan. Tak cukup je kita percaya syurga neraka ada, akhirat ada, tapi langsung tak menampakkan persediaan dengan amalan untuk menghadapi syurga dan juga neraka ataupun hari akhirat tersebut. Kemudian Allah kata falahum ajrun ghairu mamnun. Ingat, untuk kita yang beriman dan kita menampakkan amal kita dengan keimanan tadi itu, maka Allah kata kalian bakal mendapatkan pahala yang tidak bertebing, yang tak bertepi. Kita panggil apa? Infinity. Kemudian Allah Ta'ala kata fama yukadzibuka ba'du biddin. Tapi setelah aku janjikan itu dan ini, apa yang menyebabkan kalian tetap mendustakan hari akhirat, hari kiamat? Betul tak? Kalau kita tanya kepada orang Muslim dekat luar sana yang tak puasa, yang tak solat, percaya tak ada hari akhirat? Apa jawab dia? Percaya. Percaya tak ada syurga neraka? Percaya. Tapi Allah Ta'ala tanya, apa yang menyebabkan kau tetap juga tak nak bersedia untuk menghadapi hari akhirat? Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kalian senantiasa melihat kiamat tu lambat lagi nak jadi, tapi kami dah nampak kiamat tu sangat dekat. Tapi kenapa nampak macam relax sangat ni? Macam tak ada apa-apa ni. Dan saya ucap tahniah buat kalian hadirin hadirat sidang penonton sekalian, yang mana Allah Ta'ala buka pintu hati kita tetap juga nak tadabbur. Dan saya kira surah ni daripada kecil kita dah baca dah pun, tapi malam hari ni kita dapat masuk sedikit demi sedikit dengan waktu yang tak cukup. So kita pun syarah ikut permukaan sahaja, tak sampai mendasar. Maka Allah tanya kita sebagai penutup, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Azza wa Jalla sebaik-baik pemutus keputusan? Jadi kita boleh buat keputusan ke tak boleh buat keputusan? Tak, soalan kita ni. Boleh buat keputusan tak? Kalau sekejap lagi kita nak pergi karaoke, boleh tak? Kita boleh buat keputusan tu tak? Ataupun kita ambil keputusan nak sembahyang tarawih, kita boleh buat keputusan tu tak? Kita boleh buat keputusan. Dan Allah bagi tahu sebenarnya sebaik-baik pemutus keputusan adalah Allah. Betul, manusia fitrah dia cenderung nak buat amal saleh. Tapi kalau dia surrounding by kita panggil di apa kita panggil? Dipengaruhi ataupun dikelilingi oleh orang-orang yang ahli maksiat, maka dia akan ikut maksiat tersebut. Sebab tu hidup kita kena serah pada Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Serah ke Allah Taala. Maka malam hari ini pun atas permohonan kita yang kita sebut sebagai permohonan yang bersungguh-sungguh, Allah izinkan kita dapat buka sama-sama, salat sama-sama, dengar kuliah sama-sama, dan sebentar lagi insya-Allah moga-moga Allah bagi bantuan kita dapat salat bersama-sama. Dan begitulah seterusnya sampai kita keluar daripada Ramadan, dan yang kita harap sangat sampai kita mati bertemu Allah. Baik, sebagai penutup daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' katanya, fa idza qara'a ahadukum wat-tini waz-zaitun fa ata ala akhiriha alaysallahu bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Pernah dengar tak hadis ni? Mahathir? Belum pernah. Barakallahu fikum. Nabi kata, apabila salah seorang di antara kalian membaca surah Wat-Tini Waz-Zaitun, lalu sampai kepada ayat yang terakhir, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kalau kita faham bahasa Arab, ayat ini berupa bentuk soalan. Di situ bererti hal, adakah? Makanya dekat sini Allah Ta'ala tanya, bukankah ataupun ialah adakah ataupun bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang seadil-adilnya? Maka kata Nabi, hendaklah engkau sebut, maka hendaklah orang tersebut menyahut, bala, benar, wa ana ala dzalika minasy syahidin, dan aku termasuk di kalangan orang-orang yang menyaksikan. Allah lah sebaik-baik, seadil-adil hakim. Jelas? Jadi boleh cuba nak hafal, boleh cuba nak amal, tak menjadi kewajipan. Tapi kalau kita beramal, so far sekurang-kurangnya kita tahulah yang kita sedang menjawab apa yang Allah Ta'ala tanya. Bukankah Allah Ta'ala merupakan sebaik-baik pemutus keputusan? Kita pun sebut benar, dan aku termasuk di kalangan orang yang menyaksikan. Sama bila Nabi baca Sabbihisma Rabbikal A'la, biasanya Nabi akan berhenti, Nabi sebut Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian Nabi sambung. Bila Nabi baca, Nabi faham, Nabi jawab. Baca, faham, Nabi berdoa. Dan begitulah yang sepatutnya kita sebagai ahli Al-Quran untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Semoga ayat yang kita bacakan pada malam hari ini, walaupun sedikit kita panggil perbincangannya pun tidak terlalu mendalam, semoga kita dapat manfaat daripada pembacaan tersebut, dan kita berdoa semoga Allah masukkan kita ke dalam syurganya dengan kesungguhan kita mempelajari kalamnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.